Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan membuat satu video ringkas untuk subjek fiqh tahun 4. Nama Ustaz Tengku Muhammad Khaidir bin Tengku Zahari daripada Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin. Okey. Jadi ini ialah buku yang kita akan gunakan untuk belajar pada tahun ni. Buku merah, buku fiqh untuk tahun 4. Jadi Ustaz andaikan semua dah dapat buku ni, Ustaz harapkan semua dah ada buku ni sebab buku ni saja yang kita akan gunakan sepanjang tahun ni. Okey pastikan ada buku ni. Okey, seterusnya. Apa yang kita akan belajar tahun ni? Okey, ada beberapa topik-topik besar seperti topik yang pertama, topik hadis. Bukan hadis topik hadas. Okey, yang kedua, bab mandi. Yang ketiga, bab solat berjemaah. Dan yang keempat ialah solat Jumaat. Okey, ini kandungan yang kita akan belajar tahun ini. Hadas, mandi, solat berjemaah, solat Jumaat. Nanti kita akan go through satu persatu. Jadi untuk hari ini Ustaz akan masuk sikit berkaitan dengan bab hadas. Bab satu iaitu bab hadas. Okey. Okey. Untuk pelajaran satu, bab hadas. Jangan silap sebut macam Ustaz tadi Hadis. Bukan. Ini ialah hadas. Okey. Pengenalannya ialah hadas ialah suatu keadaan yang tidak suci dan tidak dapat dilihat. Okey. Dia menyebabkan kita tak suci tapi kita tak dapat lihat. Okey. Terangkan lagi. Hadas wajib disucikan untuk membolehkan seseorang menunaikan ibadah tertentu seperti solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Okey, perlu diingatkan kat sini berkaitan bab hadas. Hadas ialah sesuatu keadaan yang tidak suci. Suatu keadaan yang menyebabkan kita ni tak suci. Tak suci ni maknanya kita kotor ke? Tak. Bukan kotor tapi tak suci tapi dan dia tidak dapat dilihat. Okey, nanti kita akan tengok macam mana, apa kaitannya, apa yang menyebabkan kita ni berlaku hadas. Okey, seterusnya ialah pengertian hadas. Pengertian hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama pada segi bahasa dan yang kedua ialah istilah. Pada bahasa ialah suatu yang mendatang atau berlaku. Suatu yang mendatang atau berlaku. Pada istilahnya ialah berlaku sesuatu yang menghilangkan sah solat. Kita nak solat tapi tak sah. Ada benda yang telah berlaku. Apa bendanya? Hadas. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Pengertian hadas pada bahasa, sesuatu yang mendatang atau berlaku. Yang kedua pada istilah, berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Jadi kalau kita solat sah tak? Tentulah tak sah sebab berlaku sesuatu yang menghalang sah solat kita. Okey. Nanti kita akan terangkan apa yang menghalang sah solat kita. Hari ini kita masuk pada pengertian sahaja. Okey. Seterusnya ialah bahagian hadas. Bahagian hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Soalan lagi sekali, bahagian hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua ialah hadas besar. Hadas kecil ni buang air kecil ke Ustaz? Hadas besar ni buang air besar ke Ustaz? Tak. Jangan tersilap, ramai yang tersilap. Bukan buang air besar ataupun buang air kecil. Tapi next kita akan belajar satu persatu. Untuk hari ini, untuk minggu ni, Ustaz nak kamu faham dulu pengertian hadas, iaitu suatu yang mendatang atau berlaku. Pada istilah, berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Okey, apa maksud pengertian hadas? Berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Solat kita sah ke tak? Tak sah kalau kita dalam keadaan berhadas. Okey. Ini ialah tugasan untuk kamu pada minggu ini. Salin pengertian hadas pada bahasa dan istilah dan bahagian hadas di dalam buku tulis fiqh.
tadi. Salin balik apa yang Ustaz terangkan tadi. Yang pertama, pengertian hadas pada bahasa, pengertian hadas pada istilah, dan juga salin bahagian hadas di dalam buku tulis fiqh. Okey, itu sahaja daripada Ustaz pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang, bukan topik yang seterusnya. Apakah perincian yang seterusnya berkaitan dengan hadas. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.